Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat dan nikmat pada kita lagi, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari hadirin dan hadirat, dan pula daripada pengikut dan penonton-penonton semua. Jadi alhamdulillah, walaupun lagi mana pun dah, jadi susahnya hamba harap kemaafan daripada terganggu sikit. Jadi masalah kita nak buat satu perkara kebaikan ni memanglah susah, lagi pula orang panggil memanglah jadi kepayahan di atas kita untuk nak menjalani di atas satu perkara untuk kebaikan ni yang sangat-sangat susah. Jadi ada kak kong sikit ataupun ada masalah tergalai sikit dalam masalah kita nak buat ni. Jadi masalah sikit jadi harap kemaafanlah kepada peminat-peminat kita duk menunggu-nunggu. Jadi semalam tu kita nak buat tak boleh dah kerana ada keuzuran sikit sebanyaklah. Jadi alhamdulillah malam ni walaupun lagu mana pun masa kita tersikat ataupun masa kita makin sikit. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu perkara yang kita nak buat baik ni makna tu payah sangat, banyak tergalai. Banyak tersekat, banyak orang panggil perkara-perkara yang duk menggalangi dan perkara-perkara yang duk menyekati. Jadi walaupun bagaimana ibu bapa yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah, jadi Nabi SAW sebeda katanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik daripada manusia itu ialah orang yang dapat beri gunakan untuk manusia. Jadi kita boleh guna gapo untuk manusia. Kalau kita orang yang berilmu, makna kita boleh ilmu kita jadi naf'ah. Daripada demo tak pandai semaya, demo dapat pandai semaya. Daripada demo saat ni tak pandai nak puasa, kita boleh hajar buku puasa. Daripada mereka saat ni tu tak pandai buku masalahnya, kita kata ibadat, kita boleh hajarkan ibadat. Dengan sebab ilmu kita boleh naf'ah, boleh berguna, boleh faedah untuk manusia. Inilah manusia, kerana inilah Nabi SAW kata khairun nas anfa'uhum linnas. Supaya juga kita jadi kita tak ada masalah ilmu, nak hajar demo tak pandai, nak wayak demo tak pandai, nak cerita demo tak pandai, tapi dengan masalah kita kata nasihat kita, cakapan kita boleh mengajakkan mereka mari manda masjid. Mereka malas semaya, kita kecek dengan mereka, kita nasihat pada mereka, kita orang Islam, kita orang beriman, kita ada hari akhirat, kita ada hari kematian, kita ada hari kesudahan. Jadi makna kata kita duduk sini sementara saja, kita akan bertemu dengan Allah. Dengan cakapan kita, dengan nasihat kita, dengan perkataan kita, boleh mengajakkan manusia kepada jalan Allah. Ini salah satu dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Dan salah satu kita ilmu tak ada, lagi pula nak kecek dengan demo tak pandai, tapi kita ada harta, ada duit pitih, boleh bantu kepada mereka-mereka yang susah dalam kampung kita, mereka-mereka yang susah dan fakir dan fapal dalam kampung kita. Mereka nak makan tak ada, nak minum tak ada, lebih-lebih lagi dalam zuruf ataupun keadaan COVID dan corona, dan setengah mereka tak ada nak makan, tak ada nak minum. Maka kita boleh tolong bantu mereka saat itu dengan harta kita, dengan duit kita, dengan beras kita, dengan makanan kita. Maka kita termasuk juga dalam kata hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia yang memberi guna untuk manusia. Ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari semua, dan pula hadirin hadirat yang duk mendengar ni. Jadi kita fikir nak buat macam mana masa yang kita hidup, masa yang kita ada ni, nak jadi naf'ah untuk orang ratik. Nak naf'ah untuk orang ratik, nak berguna untuk orang ratik. Masyarakat boleh tupai, mujtama' boleh tupai, orang ramai boleh tupai kita, kerana nak masuklah hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas.
Tapi yang sebaliknya, kalau kita takutnya lagu mana? Takutnya kita ni duk menyakiti jiran, kita hidup duk menyakiti orang. Maka Nabi sebut dalam satu hadis, bagi orang yang hidup atas dunia duk buat menyakiti pada jiran, duk buat menyakiti kepada orang masa hidup ni, maka dia klik kepada akhirat selepas daripada dia bangkit daripada kubur pergi pada mahsyar, yakni dia kudung tangan kudung kaki, makna jalan pergi pada mahsyar dengan keadaan dia tu tepok jalan ngisuk weh. Ni wal iyasubillah. Ibu bapa yang dirahmati, hari ni kita mau berfikir, mau kita merenungkan masa lagi akan datang selepas daripada kita mati, dan selepas daripada kita saat itu, umur kita habis yang dilayangkan ataupun diambilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita gunalah masa yang ada, masa yang Allah Taala bagi lagi, wisnaf'a Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik daripada manusia itu ialah mereka saat itu boleh guna pada manusia. Dan Nabi kata pada satu hadis lagi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Perhati hadis ni ibu apa? Nabi katanya khairun nas ialah sebaik-baik daripada kamu, ialah man tala umruhu, ialah mereka yang panjanglah umur dia, orang yang panjangkan umur. Wa hasuna amaluh, dan tereloklah oleh kebajikan dan amalan dia. Makna kata umur kau tua, kau banyak kebajikan. Umur kau tua, kau rajin masjid. Umur kau tua, kau rajin baca Quran. Ni Nabi kata khairun nas, sebaik-baik daripada manusia, man tala umruhu wa hasuna amalu, ialah mereka yang panjang umur. Umur panjang sampai 70, 80. Kau tua, kau banyak amalan. Dulu tak rajin masjid, lah ni rajin masjid. Dulu tak ada Jumaat, lah ni ada Jumaat. Dulu tak ada baca Quran, lah ni kau ada baca Quran. Dulu baca Quran selas hari, Allah ni baca Quran sampai 7 hari. Inilah dikatakan seelok-eloknya oleh amalan. Umur kau panjang, dia saat ni tu kau molek amalannya, kau comel. Sebab itulah untuk kita nak membaikkan amalan kita, nak Tuhan tolong kau comel amalan kita, maka selepas pada kita semaya kita doa kata Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini orang panggil doa yang Nabi hajar kepada sahabat untuk nak kau baik amalan, kau comel amalan, kau jangan amalan. Kita bacalah doa ni setiap-tiap kali lepas semaya ibu bapa. Allahumma inni, hey Allah, minta tolonglah akan daku, ala zikrika, di atas aku boleh mengingati akan dikau ya Allah, wa syukrika, dan engkau tolonglah akan daku ya Allah, akan bantulah di atas aku boleh bersyukur kepada nikmat engkau ya Allah, wa ala gapa, wa husni ibadatik, dan pula tolonglah akan daku ya Allah, bantulah akan daku di atas aku boleh mengelakkan ibadat dan persembahanku kepadamu ya Allah. Ibu bapa yang dirahmati, bacalah doa ni biar banyak. Lepas-lepas semaya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hak ni kita ingat belaka dah, dan kita biasa dengar belaka dah ibu bapa. Maka kita jadilah manusia sebaik-baik manusia, lagi pula yang panjanglah umur, dan eloklah oleh amalan kebajikan. Nabi kata laginya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sejahat-jahat manusia umur yang panjang, tapi orang panggil jahatlah oleh amalan. Kau tua, kau malas semaya. Kau tua, kau tinggal semaya. Sakit huduh demi, huduh-huduh tinggal dah semaya. Sakit kaki huduh-huduh tinggal dah semaya. Jadi bisus putih di pungut tinggal dah semaya. Inilah orang panggil sejahat-jahat manusia umur yang panjang tapi malah wa amal. Maka kita nak masuk bicaraan kita daripada ayatnya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Jadi setengah daripada malam Allah Ta'ala cerita pada Nabi, dan separuh daripada malam maka aku sujudlah kerana aku ya Muhammad, dan aku bertasbihlah kepada aku. Nah supaya malamnya duk tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ataupun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kita tasbih kepada Allah, mengucap istighfar pada Allah banyak-banyak.
Lagi pula Tuhan kata pada ayat lain laginya, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yashaa'a Allah innallaha kana aliman hakiman yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban aliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, inna hadhihi tazkirah, sesungguh ini surah ni dikatakan suratul insan ni. Surah insan, surah yang duk bicara tentang bentuk ke manusia dan kejadian manusia pada awal ayat dulu Tuhan kata, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Tuhan kata kami menjadikan dan kami menimbulkan, kami menciptakan manusia itu daripada satu titik air mani yang bercampurlah ia daripada air mani lelaki dengan perempuannya. Dan kami membalu akan dia, kami mencubakan dia dalam keadaan hidup dia, dan kami jadikan dia selepas pada tu daripada pendengar yang mendengar dan pula yang melihat. Ini ibu bapa dirahmati, maka dia kata inna hadhihi tazkirah, sesungguh bahawasa ini suratul insan ni tazkirah, ialah jadi peringatan. Jadi peringatan bagi kita orang-orang beriman kepada Allah, orang yang yakin dengan Allah, orang yang percaya kepada Allah, orang percaya dengan malaikat Allah, maka jadi tazkirah dan jadi pengajaran. Tu makna kata inna hadhihi tazkirah, maka ditafsirkan oleh ulama tanah, inna hadhihi surah, sesungguh bahawasa ini suratul insan, yakni surah duk berbahasa tentang bentukan manusia. Allah Ta'ala jadi manusia daripada satu titik air mani, maka titik air mani yang duk bercampur air mani lelaki dengan air mani perempuan, maka dijadikan satu kanak-kanak. Ni hak ni kita kena jaga ni. Maka kita kena jaga benar-benar ibu bapa titik baris kita ni, kita nak jaga benar. Tapi kita nak royak ceritanya wal iyazubillah. Jadi hak hari ni, hak kemarin itu ada orang telefon masuk ke amor. Jadi masya-Allah lah, kita kena pakat-pakat berdoa, lepas tu kita minta jauh lah benda-benda ni semua. Kalau ada dalam keluarga kita tu, minta jauh lah. Ni hak abayu minta lah pada fok kita semua. Jadi dia telefon masuk babayi seorang, tapi kita tak ada kena royak orang mana-mana. Jadi dia kata, baba nak buat lagu mana? Dia kata, tok laki kita ni duk main dengan tino, duk main dengan bini orang. Duk main dengan bini orang. Lepas tu main tu bukan setahun dua, yakni sampai 11 tahun dah. 11 tahun duk jadi dengan bini orang, duk tidur dengan bini orang. Baba nak buat lagu mana baba? Baba pun nak buat lah mana? Baba pun nak buat lah mana? Masalah keadaan etuk lelaki saat ni tu duk jadi dengan bini orang, duk muak gi duk tidur sekali tu sampai berbelah-belah tahun. Lepas tu kelik rumah nak malas. Nak capik tak boleh lah. Bini nak capik tak boleh. Tok lelaki tu pandai politik. Tapi benda tak molek lah mana pun ia akan terbuka, ia akan terbuka, ia akan ternyata. Dia mau cap dai, orang panggil, orang pergi boleh. Apa nak buat lagu mana? Lepas tu kena doa lah. Kena doa. Lepas tu di hari ni lebahannya, anak tu anak siapa? Hak di dalam isteri tu, di dalam bini ataupun orang panggil hak tino sore lagi, hak tok lelaki yang bagaimana tu, tok lelaki pun dia tahu tok lelaki hak bini hak sore nung. Tok lelaki bagi tino sore lagi tu, duk rasa syok, anak ni anak dia, ke anak siapa ni? Ni, hak ni lah kita kena jaga. Sebab tu syaruk sangat-sangat cuma, dan syaruk ia sangat-sangat cemburu kepada kita. Kita cemburu dah pada bini kita, tapi Allah Subhanahu wa taala aghyaru min ghairina, min indina. Allah Taala tu aghyaru minna. Allah Taala terlebih cemburu daripada kita ibu bapa. Sebab tu Tuhan kata jangan tengok para puan.
Allah Ta'ala mun jangan tengok retina ajnabi, mun jangan tengok retina hak pasal bukan daripada mahram. Inilah Allah Ta'ala cemburu pada kita, syarat cemburu pada kita, takut jatuh dalam maksiat, takut jatuh dalam zina, takut jatuh dalam perkara-perkara tak baik. Maka di hari ni mudah sangat nak jatuh dalam zina, di hari ni mudah sangat nak jatuh dalam perkara tak baik. Jadi amun nak yaksa ibu apa? Jadi, dengan masalah suratul insan ni, sebab apa manusia di hari ni banyak jadi nyakit makring. Tino pun sama, jatuh pun sama. Salah satu dengan sebab bunda jadi nyakit makring ni, orang lain ni, dia banyak rekan sek tu banyak. Rekan sek tu banyak. Bangun pak padanah masalah kita tu, palipon dia tak pala semua. Lah ni nak tinggal 10 minit, 5 minit tak boleh dah. Nak tinggal 5 minit, 10 minit tak boleh. Kadang-kadang gambar duduk dalam ni banyak gambar pesing telanye, gambar pesing seksi, gambar tu gambar ni. Lepas tu kalau hak jatuh, hak tino, ya cari buku hak jatuh. Hak jatuh, ya cari buku hak tino. Kan? Lepas tu nak oyak kata sebab apa orang lain ni mudah jadi nyakit makring. Mudah jadi nyakit makring. Sebab apa? Dengan sebab orang lain ni apabila dia tengok gambar sek, orang tino dia tengok gambar jatuh pasal kelang-kelang, pasal tubuh sudak-sudak, dia duk pakai luar dalam apa itu ni kita kecek mudah-mudah, dia berserah. Pas dia berserah, maka dia nak syahwah. Amal dia apabila nak syahwah, maka orang panggil air mani dia tak keluar. Apabila air mani dia tak keluar, duk terkurung di dalam diri dia dengan sebab tengok gambar seks. Ataupun orang jantan, dia pergi tengok gambar retina telanyek, maka dia rasa nak syahwah. Maka orang panggil air mani dia tak keluar. Ini salah satu daripada orang learning mudah nak jadi nyakit maring dengan sebab air mani dia tak keluar, dia tengokkan benda-benda macam tu. Maka kita orang yang beriman, ibu bapa yang dirahmati, dan kita orang yang takut pada Allah, orang takwa pada Allah, maka kita pisahlah lari daripada ukara-ukara macam ni. Sebab itulah salah satu daripada orang learning mudah jadi nyakit makring di dalam perut, jadi dia panggil makring mukluk, tumbuh daging dalam perut ni salah satunya daripada ukara-ukara yang tersebar kepada kita nak jadi makring. Kama di Allah Ta'ala katanya inna hazihi surah idhatul lil alamin. Ialah jadi pengajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan jadi pengajaran bagi seluruh manusia yang ada di dalam dunia. Bagi orang yang bermikir Allahu Akbar, Masya Allah dah. Kita pakat-pakat fikirlah apanya terbala dan apa kejadian di atas buat kita sekarang lah ni. Maka kita ambil ayatlah buat contoh, ambil ayatlah buat mikir, ambil ayatlah buat cuming, buat teladan bagi kita nak hidup. Kerana Tuhan royak dah siap-siap di dalam suratul insan ni, Allah Ta'ala menjadi manusia itu keadaannya begitu daripada aimani, titik amani laki-laki dengan perempuan. Ini yang kita patut kena tahu dan patut kita kena memikir. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, faman aradal khaira li nafsi fid dunya wal akhirah. Ni tu hai siap dah. Ni pelang hak Allah Ta'ala. Ni orang panggil kaedah Allah Ta'ala. Ni lah pelang hak Allah Ta'ala kata na. Faman arada al khaira. Faman aradal khaira li nafsih, maka barang siapa yang menganakilah ia nak kepada kebaikan. Ni berarti bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari yang disayangi, penonton-penonton dan peminat kita semua, barang siapa yang kanakilah ia nak kepada kebajikan dan kepada kebaikan, li nafsihi untuk dirinya, nak wi faedah, nak wi berguna, nak wi kebajikan untuk diri. Nak wi faedah, nak wi berguna saat ni untuk diri fid dunya, di dalam dunia. Dalam dunia ni pun nak wi berguna, wal akhirah, dan di dalam akhirat pun berguna. Makna kata kita tu berjaya di dalam hidup dunia pun berjaya, dalam hidupan akhirat pun kita berjaya. Jadi Tuhan katanya faman aradal khaira li nafsi, barang siapa yang kanaklah ia untuk nak jadi kebajikan untuk dirinya di dalam dunia dan pula di dalam akhirat, ittakhaza bil imani wat taqwa tariqan yuwassiluhu ila maghfiratillahi wa ridwani. Ni Tuhan kata, bagi siapa-siapa yang dia kanak nak baik di dalam dunia,
dan pula dia nak baik di dalam akhirat, nak dapat kebajikan di dalam dunia, nak dapat kebajikan di dalam akhirat, maka orang ni dia kena buat lagu mana? Ittakhaza, nascaya mengambillah ia iman. Dia kena mengambil lagu mana? Dia kena menjadi lagu mana? Bil iman. Dia kena ambilkan sifat iman. Kena ambilkan dengan iman. Percayaan dia dengan Allah. Wa taqwa. Dan dia ambil saat itu dengan taqwa, takut pada Allah. Iman ni, dia duduk dalam berapa? Tuhan taruh dia di dalam hati. Mahalluhu al-qalbu. Tempat iman ialah duduk di dalam mata hati. Maka hati yang kita duk kata ni jantung ni. Bahasa kampung kita, bahasa kecek kita orang panggil jantung. Jantung yang dimurak dengan hati. Maka hati itu ya ada pula dalil dia tu dikatakan ainul basirah. Mata hati. Faham ni? Ni duduk sini berapa ni? Orang panggil demo tulis tu kan, demo buat rupa huacai tu lah ni, banyak demo buat gitu pun ada kan. Pukul ramak Allah lah kata apa huacai dah. Tu jantung. Jantung arti katanya mana gawa? Yang ni arti katanya hati. Kemudian di dalam hati tu, ya Tuhan sifat taruh pula dalam tu dia panggil wara'al ghaib. Apa? Yakni ainul basirah. Yakni mata hati. Hati huacai ni, hati ni, dia tak nampak akhirat. Hati ni dia tak nampak seksa akhirat. Hati ni dia tak nampak seksa kubur. Hati dia tak nampak benda gaib duk le kubur muka nak ni. Hak yang duk nampak kan orang panggil orang kena seksa le kubur, kena duk bunga, kena duk dikatakkan oleh muka naki, duk ketik oleh ceking, duk ketik oleh kala, ketik di ulah. Hak ni orang yang ada di dalam hati dia ada ainul basirah, ada mata hati. Orang tua-tua kita kata ada mata hati ataupun hati kecil di dalam. Mata hati itulah orang panggil orang yang beriman. Maka iman tu Tuhan sifat taruh situ. Sifat taruh di mata hati itu. Maka orang mana yang nak berjaya di dunia dan nak berjaya di akhirat, nak selamat di dalam dunia, nak selamat di akhirat, maka dia kena berjalan ke? Dia kena menjadikan dengan iman ni wattaqwa, dan takut kepada Allah. Apa makna arti takut pada Allah? Maka at-taqwa ditakrif dan dipengenalkan oleh ulama tanah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yakni kita menjunjungkan titah Allah. Segala titah Allah, perintah Allah kita junjungkan setinggi-tingginya. Dan segala perkara yang Allah Ta'ala larang kita, maka kita tak lepas bucu, tolak jadi sejauh-jauh pada kita. Itu arti kata daripada at-taqwa. Jadi orang mana ibu bapa yang rahmati Allah, nak selamat di dalam dunia dan nak selamat ke akhirat, nak berjaya di dalam dunia dan nak berjaya kepada akhirat, maka dia kena pilihkan jalan iman saat ni kepada Allah, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat dan rasul, percaya dengan hari kiamat, dan pula dia saat ni tu kena menjadi pula sifat takwa ni tariqan, akan satu jalan. Dia kena menjadikan sifat takwa dan pula sifat-sifat takut pada Allah ni satu jalan. Satu jalan mana? Yuwassiluhu ila maghfiratillah. Mencampailah satu sifat ni akan dia akan seorang dengan sebab sifat iman yang ada di dalam hati. Iman apa? At-tasdiqu bil qalbi, yakni kita benar dengan hati, kita percaya dengan hati kita. Kata Allah Ta'ala Tuhan kita, Allah Ta'ala itu tunggal, Allah Ta'ala itu maha kuasa, Allah Ta'ala itu kekal. Makna kita beriman di dalam hati kita. Beriman dengan hari akhirat, beriman dengan hari kematian, beriman di dalam kubur, beriman di mahsyar, dan takut pula kepada Allah, buat semua yang Allah Ta'ala titah dan kita menjauhi segala Allah Ta'ala larang. Ini satu jalan yang nak menyampaikan akan seorang ila maghfiratillah, gi kepada keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa dia, kalau dia saat ni duduk berjalan macam ni, kalau dia ambilkan menjadikan iman di dalam diri dan dia tanamkan sifat iman, dia tanamkan sifat takwa, maka inilah satu jalan yang nak membawa kepada seorang ini pergi kepada meminta ampun kepada Allah dan pula minta gawak, minta kepada keredaan Allah. Pihak ibu bapa yang dirahmati. Jadi nak yak kata tak ada dah jalan
yang untuk boleh kita nak minta ampun kepada Allah. Bangun malam kata, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah ampunkanlah kesilapanku, ya Allah. Orang nak duduk macam ni orang yang kena ada iman di dalam hati. Lepas tu orang nak boleh katalah ni, orang yang takut kepada Allah. Sifat iman dan sifat takwa kepada Allah, ini satu jalan, satu wasail, satu tangga yang nak membawa kepada seorang boleh minta ampun dan menangis dengan Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku, ampunkanlah silapan aku, wilah jaya aku dan anak aku. Ya Allah, selamatkanlah aku dan anak isteri, ya Allah, keluarga aku, ya Allah. Minta mulikungkanlah, melubungkanlah, merahmatkanlah atas diriku dan keluarga ku, anak biniku semua, ya Allah, dan jiran-jiran di tepiku, ya Allah. Hei, orang nak boleh minta ampun dengan Allah ni, orang kena ada sifat iman di dalam hati. Orang kena ada takwa kepada Allah. Orang kena ada takut pada Allah. Baru waktu tu malam dia boleh minta ampun dengan Allah. Kalau orang tak ada iman dalam hati, kalau iman dia duk leluh, ataupun iman dia duk naik turun, maka iman orang ni payahlah sikit nak minta ampun, nak teriak dengan Allah Subhanahu Wa Taala waktu malam. Dan nak minta keredaan Allah, minta, ya Allah, aku tak ada nak di dalam dunia ni, ya Allah. Kekayaan aku tak ada nak, mewah aku tak ada nak, boleh makan, boleh minum, ya Allah. Tapi mintalah tenangku dalam keadaan aku boleh ibadat. Ya Allah, mendukunglah hatiku, ya Allah. Hatiku ni jahat, ya Allah. Hatiku ni karuk, ya Allah. Setiap hari aku jahat suka ke orang. Setiap hari aku niat karuk ke orang. Mintalah mendukung, ya Allah. Mempimpinkanlah, ya Allah, hatiku ni. Berdoa teriak dengan Allah. InsyaAllah, siapa dia ibu bapa ada masalah kita yang menjadi dalam diri dia sifatkan iman dan sifat takwa kepada Allah, orang ni akan dapat sampai kepada minta keampunan kepada Allah, dan dia dapat minta keredaan, tutup keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ni ibu bapa yang dirahmati Allah, kita tak ada nak. Kalau kita harta banyak tapi tak ada keredaan Allah, nak buat gapo? Kita ada harta beratus rah, beribu rah, duit beratus-ratus juta tapi mati tak ada redaan Allah, nak buat gapo? Ibu bapa cuba fikir, saudara-saudari, harta lah jenah-jenah, siapa nak makan, mati 7 kali, hidup semula 7 kali, makan tak habis harta, tapi mati tak boleh mengucap la ilaha illallah. Apa artinya? Apa maksudnya? Makna tak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kita hidup ibu bapa? Harta belada, duit beratus-ratus juta, harta beratus-ratus rah, tapi mati nak kata la ilaha illallah, tak boleh. Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang boleh kata la ilaha illallah, orang ni boleh masuk syurga. Lepas tu kita kaca duk tomok dunia, kejar dunia, siapa suku semua, siapa tak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud kita ibu bapa? Ni ibu bapa yang dirahmati, kita kena pakat fikir. Kita nak kita saat ni tu dapat keampunan Allah dan kita dapat keredaan Allah, tak lain tak bukan jalan ni yang kita berjalan ini, kita kena berjalan dengan iman kita dan kita kena berjalan dengan sifat takwa kita. Baru satu jalan ini yang membawa kita kepada keampunan Allah dan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa, marilah kita pakat-pakat fikir. Kita sekarang lah ni iman kita bertambah ke iman kita kau tu. Lebih-lebih dalam keadaan Covid dan Corona, iman kita kau jatuh ke iman kita kau naik. Maka iman terbahagi pada 3. Iman manusia, iman malaikat dan iman para nabi. Ini amba nak kirim kepada saudara-saudari dan ibu bapa yang dirahmati Allah. Iman ni ada 3. Iman manusia naik turun. Supaya ketika boh pasir naik, air sungai, air laut pun naik. Maka iman bagi orang beriman apabila dia taat ke Allah, dia semaya banyak, semaya sunat banyak, semaya fardu, baca Quran, zikir, iman yang naik. Iman yang naik. Kadang-kadang tak ada orang bagi semaya dah. Kadang-kadang nyobai tak masuk waktu, iman yang naik tu. Kadang-kadang baru klik ni. Dah. Kalau tok pakai baru klik pondok. Kalau orang dakwah baru klik dakwah. Betul pukul 11 lagi bai. Hari tu pukul 9 nyobai bai zuhur. Orang kampung riuh rendah. Kenapa? Karena iman yang kuat. Iman yang kuat, iman yang nacar, iman yang terlancar, iman yang terangkat, maka bai tak masuk waktu. Nak semayang mata, nak ibadat lah. Ni orang panggil iman nak. Maka iman orang beriman, semacam kita orang muti', lagi pula orang beriman, ketika mana iman yang jatuh, ketika mana iman yang turun, yakni ketika kita banyak maksiat.
banyak buat maksiat, banyak tengok benda tak molek, banyak kecek benda sia-sia, banyak kecek benda hak tak comel, banyak kecek benda lara, maka iman kita ya kau turun. Dulu boleh baca Quran sejuh sehari, lah ni lekatnya sekerat juh. Berapa lama kau habis, ini makna kata iman dia tu kau turun. Sebab apa? Banyaklah kita kena perhati. Kalau dulu aku boleh semaya sunat kapit waktu sunat kapit waktu qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur aku boleh semaya. Semaya sunat asar aku boleh semaya, fardu aku boleh semaya, gorik aku boleh bayar sunat lagi boleh semaya fardu, zikir pun aku boleh. Learning kadang-kadang tak ada dah. Pergi semaya saat ni tu, dia lewat-lewat dah. Dulu dia sunat, buat akhir-akhir ni, dia terimej saat ni tu, nah, ada rakaat yang kedua, kadang-kadang rakaat yang tiga. Ini isyarat kepada iman kita tu turun. Kita kena cek, kena muhasabatun nafsi, kena cek diri masing-masing, kena muhasabah diri masing-masing. Kenapa? Karena itulah salah satu orang panggil maksiat saat ni tu, dia akan gantung kaki kita, dia pegang kaki kita. Nah, ini salah satu daripada maksiat ni, ia akan heret seorang, ia akan pegang seorang daripada seorang itu tak boleh nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lagi, wa ma turidu amran minal umuri illa bi taqdirillahi wa masyiatih. Dan tidak boleh kandak engkau, tidak boleh kandak kamu amran satu pekerjaan. Kita tak boleh kandak satu pekerjaan illa apa? Wa ma turidu amran minal umuri. Dan tidak boleh kandak kamu, tidak boleh nak kamu, tidak boleh nak kepada satu pekerjaan, tak boleh nak buat satu pekerjaan, tak boleh nak mengada satu pekerjaan minal umuri, daripada beberapa pekerjaan illa bitaqdirillahi wa masyiatih, malaikan dengan kehendak Allah, malaikan dengan takdir Allah, malaikan dengan sakat Allah, malaikan dengan pelulusan Allah, dan kehendak dan sengelainya Allah. Nak royak ana? Benda semua tak boleh kita kehendak. Walau 1000 kali kita kehendak, walaupun beratus kali kita kehendak satu perkara satu pekerjaan. Misalnya kita kehendak nak berjaya dalam negara, ataupun kita nak berjaya dalam kebun, ataupun kita nak berjaya di dalam masalah mengaji kita, ataupun nak berjaya dalam masalah kita ni orang panggil turun ayuk. Semua satu kerjaan yang kita kehendak itu tidak lain tidak bukan malaikat perkara sudah ditakdir dan sudah dikehendaki oleh Allah. Tuhan kehendak siap-siap dah di dalam Lauhil Mahfuz, dan di dalam ilmu Allah Taala sudah tahu dah dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka benda tu ia berlaku mengikut dengan keadaan takdir Allah, sakatan Allah, pelulusan Allah, dan kehendaki dan sengelai Allah Subhanahu wa taala. Ibu apa? Ini kita kena yakin. Satu perkara duk jadi tah muka bumi, satu perkara duk jadi tah langit, perkara duk jadi dalam dunia gitu gini. Semua ini tak berlaku, malaikatnya kerana Allah, dan malaikat perkara itu ditakdir. Hak ni kita kena yakin benar-benar. Supaya learning lah. Benda duk berlaku mati situ, mati sini, dan pula tok guru situ mati, orang ni pun mati, kamar di keadaan COVID begitu begini, dan maka semua itu perkara yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah Taala tak kehendak, maka benda tu tak berlaku, benda tu tak akan terjadi, dan benda itu tak terhasil. Maka semua benda yang duk jadi, duk berlaku, ini semua daripada takdir Allah, dan dengan takdir dan sakati Allah, dan pula pelulusi Allah dan sengelai Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena pegang kukuh, kena pegang kejap pada je sekarang learning. Siapa dia gelecah sini, Allahu Akbar wal iyazubillah. Siapa dia gelecahkan iman, maka dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hei ibu bapa, kita tak ada duit tak apa ibu bapa. Kita tak ada harta tak apa, tapi iman kita penuh di dalam hati. Mengucapkan kita subhanallah penuh di mulut, zikrillah penuh di mulut, semaya kita penuh dengan Allah Ta'ala, masa kita penuh dengan taat, tapi kita tak ada duit banyak, iman kita tetap, iman kita teguh, maka kita setiap masa, setiap detik jalan kita saat ini mengingati ke Allah, maka inilah orang panggil benda yang paling nilai dan paling rega di sisi Allah. Tapi kalau di hari ini kita harta banyak, kebun banyak, duit banyak, tapi iman kita kosari kalmu, kosari kodai, kosari kalAllah, kosari kakureh, inilah kita minta jahwal iyazubillah ibu apa. Dan Allah Ta'ala kata lagi, innallaha kana aliman bi ahwali khalqi hakiman fi tadbirihi wa sun'i.
Sesungguh Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala itu, Kana adalah Allah Subhanahu wa taala itu aliman, sangat-sangat mengetahuilah ia Allah. Allah Taala sangat-sangat tahu. Allah Taala sangat-sangat mengetahui bi ahwali khalqi, dengan kelakuan dengan keadaan bagi manusia, ataupun keadaan dan kelakuan bagi kejadian Allah Subhanahu wa taala. Tu sangat tahu benda yang jadi, kita tu jadi, dunia ni tu jadi, langit tu jadi, angin semua yang kita dok nampak dok bergerak ke pokok kayu tu jadi, bintang di langit tu jadi, bulan tu jadi, matahari tu jadi, menyakit COVID ni pun tu jadi. Maka Tuhan tak tahu ke dengan COVID dok jadi lain? Tuhan tahu. Tuhan mengerti dan Tuhan kena. Semua benda-benda semua ni, kejadian semua ini, makhluk ini, kejadian ini, semua itu Allah Ta'ala amat-amat tahu dan amat-amat mengetahui dengan keadaan apa? Yakni dengan keadaan dan kelakuan bagi kejadian dia. Apa yang terjadi? Dah Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Di dalam ilmu Tuhan sudah tahu, dah kata pada jening nak berlaku benda ni, pada zaman saat ni nak berlaku beganing, pada tahun ni nak timbul beganing, maka Tuhan sangat-sangat tahu. Nah, supaya kita buat bandingnya, ibu kita, ayah kita, ya terlebih tahu kita pengangalah mana, ya lebih tahu kita lagu mana, ya lebih tahu terbiak kita lagu, wak gano ya pera kita yak merah-merah lagi dah. Maka tak ada dia orang lebih tahu pada ibu bapa kita dengan keadaan kita. Ayah ibu kita ni lah orang yang terlebih kenal, terlebih tahu daripada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa yang dirahmati, ia tahu kita, mengetahui kita lebih daripada yang lain. Kadang-kadang kita sendiri tak tahu diri kita. Aku ni lah mana. Kadang-kadang benda duk mai khawatir lah dia. Aku nak pelepah diri tu. Tapi nak pelepah tak boleh banyak hari ni. Duk telefon setengah tu dah. Hak telefon tu. Dan ni diri kita nak nyata. Diri kita tak tahu gapo duk jadi. Setengah tu Allah panah. Duk dalam rumah panah. Mula-mula nak oyak terbanyak orang hak telefon mari ni. 10 say mari ni. Setengah daripada tu telefon baba nak buat lagu mana. Amo duk jual. Lepas tu duk jual docek tu, dia mau beli dengan duit kertas, dengan duit kecai. Pegang duit tu, pak tu panah. Panah lah, ya kata nak duk tak boleh. Siapa nak duk tak boleh, nak apa nak duk waktu tak boleh, duk gari benda situ, gari benda, nak buat lagu mana baba weh? Nak buat macam mana? Kita tak tahu nak buat macam mana God ni. Dia mau buat di duit kertas, di duit kelai, duit kecai, maka tuai kedai tu pun ambil duit tu, bawa pegang duit tu panah nak duk tak boleh. Siapa katuk kedai-kedai wal iyazubillah, apanya permainan ni. Allahu Akbar. Nah, macam-macam lah ibu bapa nyanyonyo. Orang buat pun nyanyo. Patut orang penuh pun nyanyo juga. Nyanyo siapa nak jual tak boleh, rezeki tak boleh dengan jual tu ya. Tiba-tiba kena katuk kedai nak jual tak boleh. Nyanyo lah ke dia. Masalah hasil dia tak boleh benda tu. Patut kita nyanyo lagi. Orang main kenak tu, masih lagu tu. Hak tu terlebih nyanyo lagi. Terlebih azab lagi di dunia. Dan di akhirat tu ya lebih teruk lagi orang tu. Satunya kena tanggung dosa dia morning. Yang kedua dosa ia sendiri, amalan ia tak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ni ibu bapa ni, banyak doktor kau ampun ni, Allahu Akbar. Belum ngorek saat ni, lepas insya saat ni tu banyak weh. Duk telefon nak mari rumah tak kau dulu. Nah, kau dulu tak usah mari lagi kat ada elok ni tak selamat. Nah, bukan baba tak saya tolong. Nak tolonglah demo, tapi nak tolong dengan keadaan begitu tak boleh. Banyaklah hak menangis tu menangis lagi. Hak nak duk tak boleh lagi. Nah, setengah-setengah tu. Nah, hani orang mana kata benda hak berlaku lah diri kita sendiri, kita tak tahu nak ukarlah mana. Ni diri kita dah duk jadi panah. Nak duk tak boleh. Tengok di pang kayu tu nampak benda tu. Tengok bucu umur nampak benda setel. Duk sini nak tidur tak boleh. Ni diri kita. Kita tak tahu lagi dia. Lepas tu Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tahukan kita daripada yang mana-mana orang lain tahu. Tuhan ni aliman bi ahwali khalqi. Allah Ta'ala sangat-sangat mengetahui dengan kelakuan-kelakuan hamba. Kelakuan-kelakuan makhluk, Allah Ta'ala lebih tahu daripada yang lain. Lepas tu kita sendiri kadang-kadang nak ukar masalah kita tak boleh. Benda dok telitah lah diri nak ukar tak boleh. Benda dok datai lah hati nak ukar tak boleh. Benda dok marilah kepala nak ukar tak boleh. Setengah telefon lagi.
Anak kita nak tidur tak boleh malam. Nah, anak 7-18 bulan, 15 bulan, 16 nak tidur tak boleh apa. Anak pun jadi 7-18 ni tak sejak di bumi. Satu masalah kat ibu bapa ni kita kena fikir kat ni. Fok kita kena bakat-bakat berdoa. Khawit tu khawit gi. Masalah lah ni duk jadi tak ada berhenti ni. Khawit tu masalah fikir khawit pun sakit kepala habis diri dah fok kita leh. Jadi berdesak lah nak kerja pun tak leh, nak lakah cangwak pun tak leh, nak pergi sini pun tak leh. Fok biasa duk kerja duk jual kok pondok jual kok sekolah nyocing calon habis selerak tabak habis dak boleh ekonomi kok ni. Ni fok biasa duk boleh ekonomi duk jual budak sekolah, duk jual budak pondok, tiba-tiba pondok kena katuk, sekolah kena katuk, maka jadi sekat habis, jadi kepik habis harus ki. Lepas tu mari ngah hasihi pokdo, mari ngah kenak pula, mari ngah hatu pula hani. Allahu Akbar, apanya masya-Allah ni nak royak kata hara-hara di akhir zaman ibu bapa. Marilah kita pakat-pakat kembali kepada Allah. Marilah kita bertaubat kepada Allah. Semoga-moga Tuhan ampunkan dosa kita. Lagi pula Allah Taala hakiman fi tadbiri wa sun'i, fi tadbirihi wa sun'i. Allah Subhanahu wa taala amat bijaknya pada mengaturkan akan alam ini, pada mengaturkan makhluk dia. Allah Taala lebih tahu dan Allah Taala sangat bijak, amat bijak pada tentang masalah mengaturkan alam, mengaturkan benda yang dia jadi. Sebab dia tu orang jadi, dia tu khaliq, kita ni makhluk. Dia tu orang yang menjadi dan dia tu dikata malik, orang yang ngeretah. Dia tu al-mudabbir, orang yang mengaturkan semua perkara yang dia jadi. Oh, Tuhan kita sangat-sangat bijak, sangat-sangat pandai pada masalah mengaturkan alam, mengatur kejadian, mengaturkan tentang makhluk dia. Dan mengatur benda-benda yang dia jadi ni. Yudkhilu man yasha'u min ibadihi fi rahmatihi wa ridwani. Memasuklah ia Allah Subhanahu wa taala hada man yasha akan mereka, akan orang min ibadih, daripada segala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masuk mana? Fi rahmatih, di dalam rahmatnya, rahmat Allah. Apa makna rahmat Allah? Yakni masuk di dalam syurganya, syurga Allah Subhanahu wa taala, yang penuh di dalam syurga itu dengan rahmat Allah dan dengan nikmat-nikmat kelazatan di dalam syurga. Sebab tu Tuhan kata yudkhilu man yasha'u min ibadihi fi rahmatihi, di dalam rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam syurga Allah yang penuh dengan rahmatnya, wa ridwanih, dan pula keredaan Allah dalam syurga tu adalah Allahu Akbar. Dalam syurga penuh dengan nikmat, penuh dengan rahmat, penuh dengan kelazatan, penuh dengan kesedapan Allah di dalam syurganya, dan keredaan Allah Taala ada di situ. Tuhan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah oleh kamu hai ahli syurga, Nabi salamin aminin, masuklah oleh kamu fiha, udkhuluha bisalamin aminin. Mana nak udkhulu fiha, masuklah oleh kamu hi orang-orang beriman di dalamnya, di dalam syurga, bisalamin aminin, dengan selamat dan sejahtera, dan dapat sentosalah masuk dengan molek-molek. Tuhan padah kita sendiri, Tuhan menyeru kita sendiri, Tuhan mengajak kita masuk dalam syurga. Sebab tu dia kata di ayat ni yudkhilu man yasha'u fi rahmatin, masuklah Allah Taala memasuk akan mereka, akan orang daripada hamba-hamba di dalam syurga itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana tu sebab itulah Tuhan seru lagi kata dalam surah Yasin dah, salamun qaulan min rabbir rahim. Ni Tuhan wisale apabila fak kita masuk dalam syurga ibu bapa. Maksudnya salamun qaulan min rabbir rahim, bermula salam sejahtera itu, kaulan ialah perkataan, min rabbir rahim, daripada Tuhan yang membelakan kamu dan kasih sayang kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala beri salam kepada kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyeru dan mengajak kita masuk di dalam syurga dia, di dalam syurga yang penuh dengan rahmat dan nikmatnya.
Ni pak kita nak gapo lagi. Sebab itulah fu ahli syurga tak tahu nak royak rana weh. Mujur tak tahu nak royak mujur. Sedap tak tahu nak royak sedap. Nak royak sedap tu sedap sungguh. Nak royak tak boleh. Dunia ni hak kita sedap ni pun nak royak tak boleh dah. Maka di dalam syurga makan tu sedap pada dunia 70 kali ganda. Kalau tidur sedap lah syurga 70 kali ganda. Kalau makan air lah syurga sedap manis lazat 70 kali ganda. Maka fu ahli syurga tak tahu nak kata rana dia ada syurga tak nak. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. So sekadar tu ya. Fa ahli syurga katanya wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhirlah doa mereka itu, doa bagi fa ahli syurga, anil hamdulillahi rabbil alamin, sesungguh bermula pujian-pujian itu sabit bagi Allah. Siapa dia ni? Man yasha'u min ibadih wa humul mu'minun. Mereka itu ialah kena pada orang beriman. Wa a'adda lidh-dhaliminal mutajawizina, dan Allah Ta'ala akan sedia bagi orang-orang yang zalim, yang melampaui, yang lakahkan batasan Allah Ta'ala, hudud Allah, azaban muji'an, akan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat pedih. Orang yang zalim, orang yang tak semaya, orang yang tinggalkan titah Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu akan cadar, akan sedia dia saat itu daripada azab Allah Ta'ala yang amat pedih. Nah, maka kita habis daripada suratul Insan, kita akan masuk pula suratul Mursalat. Maka amo nak jawab sikit daripada soalan yang dia mau tanya amo. Nah, hak lekat sekali dua lagi. Hak dia duk terlekatnya 1 2 3 lagi. Nah, tadi kita nak jawab, hak dia jawab sini kita jawab. Patut dia mau tanya malam lepas tu. Dia mau tanya amonya, apakah hukum kita duduk semaya, kama dia duduk mari ada seorang jadi makmum kita. Kita semaya lah seorang kita dalam masjid, masalah. Semaya orang panggil jemaah besar tu sudah-sudah dah. Terimam ratib sudah semaya, terimam besar sudah semaya. Tiba-tiba kita mari semaya terlewat. Nah, mari semaya terlewat kerana ikutlah. Boh katanya fardu takdir, boh kata kita mari semaya seorang kita. Duk mari kita semaya tu, nah maka kita duk saat ni tu, maka kita hak jadi imam. Duk mari kita semaya, ada seorang mari lek belakang cuik kita pengah. Tu sebab tu kita nak jadi makmum seorang tu, kita kena pergi cuik tu, sunat kita cuik, orang hak semaya depan kita cuik pengah. Maka kita turun kali kita seorang tu, makna kita duk rendah pada tikmi sebelah kanan tikmi. Hak tu sunat. Sunat tu ni cara semaya. Apabila ada dalam sejik, dalam balasa, demo ni semaya seorang diri, maka kita pergi tepi, kita cuik pernah bahu lik kanan, maka kita turun sikit. Turun sikit, jadi makmum dia. Makna kata makmum, dia sunat, orang panggil rendah daripada tikmi sikit. Maka dia turun sikit daripada tikmi saat ni tu, maka dia saat ni tu, semayalah. Maka dia nak sini, dia saat ni tu dia jadi terimam. Apabila dia jadi terimam saat ni tu, duk mari, dia kata dia saat ni tu dia terlupa mik ai semaya. Semaya dengan keadaan dia tu terlupa mik semaya. Maka duk mari, ingat kata dia terlupa mik semaya. Tapi makmum ni bukan orang dalam kampung. Misalnya kita semaya sejib sajalah, ataupun kita semaya sejik pala getak setengah banyak orang luar-luar. Kita pergi semaya jadi terimam. Tiba-tiba demo ni mari lek belakang kita cuik jadi makmum kita. Sudah semaya, aku tak ada mi asmaya lagi saat ni. Aku ketuk masuk semaya ada. Aku ketuk dengan tak ada mi asmaya. Lepas tu lagu mana ke hukum makmum hak ikut kita. Kita nak pergi cari dia tu tak temu dah. Tak tahu duduk di mana dia. Orang mana kita tak tahu. Masalah ni amo nak royak. Hukumnya, hukum bagi kita itu tak sah. Hukum bagi kita saat ni tu tak sah. Ada pun hukum bagi makmum saat ni tu, dia saat ni tu tak ada masalah. Makmum hak turut belakang kita, itu tak ada masalah. Kerana orang panggil ketika ni, orang panggil najis maknawi ataupun hadas. Ni kita saat ni orang berhadas dengan keadaan kita tak ada asmaya, makna kita saat ni tu orang yang berhadas. Kama dia hadas kecil ni orang panggil perkara yang maknawi. Kita sendiri tak nampak, patut orang lek belakang kita pun tak nampak. Jadi makmum hak mai turut kita, ya suka kata kita ada asmaya. Bagi dia tidak bermasalah, makmum tu tak ada bermasalah. Tapi bagi kita tu imam ni pasti gimi asmaya semula. Kalau semaya zuhur pun semaya zuhur lah. Kalau semaya isya pun semaya isya lah. Kalau semaya gorik macam saat ni, semaya gorik lah. Tapi bagi makmum itu tidak bermasalah. Hak masalah kita tu kena gimi asmaya semula. Dah.
Lepas tu dia mau tanya selagi mau nak jawabnya. Dia mau tanya dengan perakan ciwit kap syarikat mati. Mengenkan mah tak supa. Syarikat mati dengan duit masalah perakan ciwit tak supa. Tak supa. Mau jawab dah gitu. Duit syarikat mati dengan duit perakan ciwit tak supa. Duit hak syarikat mati. Hak tu tak ada apa orang panggil masuk dalam syarikat at-ta'awuniyah, yakni syarikat tolong menolong. Hak tu tak jadi riba. Adapun duit hak seperakan ciwik, hak tu jadi riba. Fahuwa ribawiyun. Lagi pula ada apa? Ada gharmun ataupun ada gururun. Masalah duit hak syarikat mati, hak tu ya tak jadi riba. Hak demo wih pada si mati 100,000. Mati hak lain 100,000. Hak tu tak jadi ribawiyun dan pula situ tak ada gururun. Ada pun masalah perakan ciwik, hak tu orang panggil ada riba dan ada masalah gururun, ada tipu daya. Dan dia mau tanya satu laginya, dia mau tanya kata babo, masalahnya ada satu keluarga saat ni tu. Jadi dia tanya tanya tu mau nak jawab sikitlah dia. Dia tanya kata kan, dia tanya katanya babo, dia kata ada satu keluarga. Jadi satu ketika tu bining dia tu sakit. Apabila bining dia tu sakit, duk mari tok laki dia tu, apabila bining saat ni tu hanga sakit, duk mari pula tok laki sakit pula. Tok laki sakit pula. Lepas daripada tok laki tu sakit, dah duk mari pula tu, anak sakit pula. Hingga tok laki pergi jadi pula anak. Hingga anak naik ke bining. Hingga bining naik ke tok laki. Ni mau nak ceritanya nyakit macam ni orang panggil nyakit pesing benda hidup. Nyakit pesing ni orang panggil nyakit benda hidup. Nyakit tu dia duk musing ke umur tu ya. Tapi nyakit ni orang panggil nyakit pesing kita tak nampak tengok. Kadang-kadang nyakit ni ada dia duk tani di rumah ataupun di dapat pintu rumah, buat emo di dapat rumah. Kalau rumah pesing zaman dulu dia mau buat di cia seri, dia mau tani di tengah. Lepas tu duduk sakit bining, lepas pada sakit bining sakit tok laki, hingga tok laki pergi naik kata anak. Ni orang panggil satu penyakit yang pesing kita tak nampak. Nyakit yang pesing kita nak tengok tak boleh, nak lihat tak boleh. Ini kecek mudah-mudah orang panggil nyakit pesing ni, nyakit sihir ataupun nyakit siasat. Patut mau nak royak sikit kenyataan daripada masalah. Dia mau duk tanya. Satu laginya dia mau tanya monya. Masalah supaya binatang masuk rumah. Daripada bewok, daripada ular, daripada ceking acak, daripada toke, ada masuk le rumah kita. Toke dah semua. Bom apa hak ni, mari hak lain kita katak-katak tu, mari hak lain. Jadi benda-benda ni semua ni toke dan bewok dan ular itu zuhir saja gambaran benda-benda sat ni. Tapi hakikat tu benda jin yang ada di kawasan rumah kita. Lagi pula apabila benda-benda tu mari saat ni tu, dia ilamat katanya benda nyakit-nyakit tak molek, nyakit deki kenak, nyakit sihir nak masuk di dalam rumah kita. Lepas tu amba nak pesan satu laginya, benda binatang hak yang masuk dalam rumah kita daripada benda terlihat hati kita daripada hasyarat ni. Maka kita apabila boleh pegang ular kita boleh ugat, ataupun daripada kita tatuk ke kita boleh igah, ataupun daripada ular sela, ular kapak, ceking ke apa, maka benda ni, maka sepatut kita jangan duk katak di dalam rumah. Jangan katak le rumah sekali-kali. Kalau kita boleh igatkan ular, kalau kita boleh igatkan ceking, maka kita saat ni make benda tu kalau nak katak, pergi katak di luar rumah kita. Ni mau nak royak cara ni. Nak royak cara. Cara kita nak katak. Misalnya kita dapat ular duduk dalam bilik. Ataupun dapat toke duduk dalam rumah. Duduk pokek. Maka kita boleh igat. Maka benda ni jangan sekali-kali kita katak dalam rumah. Apabila kalau kita katak dalam rumah kita nak jadi kemerah kau kuat. Nak jadi panas kau kuat. Penyakit pun nak jadi kau. Orang panggil kau mengebak. Caranya kita ambil benda ni. Kalau kita ada air tawar, air asin, kita katak-katak, kita jeruh tak atas di atas benda saat ni ular ke, ceking ke daripada tok ke. Lepas tu satu laginya, cara kita nak pelepah daripada benda ni. Hamba nak royak caranya. Maka kita panggil orang semaya hajat sebelah orang ataupun 7 orang.
Ini ingat molek ni ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari hadirin hadirat yang duk dengarkan amor kecek ni daripada penonton-penonton semua. Nah, kalau apabila benda ni masuk dalam rumah, jangan sekali-kali kita godeh dalam rumah, kita pergi godeh di luar. Kalau ada air mana, kita cuah di atas benda tu. Sebagai pelepas. Lepas tu, lepas dah tu kita panggil lah orang-orang soleh. Panggilkanlah daripada tok-tok imi ke orang soleh. Kita nampak orang ni soleh weh. Orang tak buat benda tak baik weh. Orang tak kecek benda sia-sia. Panggil seorang daripada pala saat ni. Mari mah kita. Mari mah kita saat ni tu minta tolong yang mai hajar. Maka kita tak depan kita tu air sebekah daripada sebedi ke sebekah ke daripada sejak ke, maka air saat ni tu kita kerak dua. Kita wifok-fok kita semua tu pakat minum sikit-sikit sore, lepas tu pakat buat basuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah minta Tuhan tunai hajat, baca ayat kursi minta Tuhan tolak bala, selawat 3 kali minta Tuhan rahmat dalam rumah kita, lepas tu cabut penyakit dalam rumah kita. Lepas tu satu laginya, kita saat ni tu letak dalam rumah kita. Letak ambil tengah rumah. Nah, letak tu baik. Letak tu baik dalam rumah. Bismillah, Allahu Akbar. Seperti Nabi Ibrahim, dia melontarkan jumrah. Dia baca Bismillahi Akbar. Maknanya melontarkan iblis dan syaitan. Maka ketika kita nak melepaskan benda ni juga, maka kita kena bacakan Bismillah. Duduk di tengah rumah, buka pintu habis. Pintu besar, pintu jendela, pintu natal buka habis. Lepas tu baca Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Deh. Lepas tu satu cara laginya, ni mau nak royak lebih kurang kepada ibu bapa, kalau ada berlaku dan ada timbul di rumah kita macam ni, maka cara-cara kita nak pelepas. Lepas tu masalah nak mai temu ngama tu, hak tu semula, hak tu kira semula. Ni mau nak royak sebagai apa? Sebagai buat sementara untuk kita nak pepah kadang-kadang buat tak jadi, ya kena cari orang lebih pemah lagi tu. Kalau buat tak turun, kena tengok cek di rumah kita telaga duk lek mana. Nak cek juga tu. Saat ni ada dia mau tanya mo. Dia kata babo, gano kita duk perubat tak turun babo. Duk perubat Kedah, makan ubat Kedah tak jadi. Perubat kampung menguruk, siapa tu bomo nguruk tu nengung. Dia kata kita duk nguruk tu nak minggu nak duk nguruk orang lain tak ada payah. Nguruk demo ni tak turun. Pas kita tanya, ya telefon masuk ke apa? Kita tanya telaga demo duk lek mana weh? Ya telaga duk lek Hulu. Lepas tu gapo lagi? Laga duk lek Hulu. Lepas tu di bawah rumah tu ada pusu jatah. Jela ni. Tapi nak ayat benda ni kita tak ada kena pegang ni cara pedomi, cara hidup kita. Benda ni semua Allah Ta'ala muassir, Allah Ta'ala wikeseh. Tapi sebab benda likungi kita saat ni tu. Laga lek kiulu mau dak ayat dah, laga ni laga racun. Air sejuk. Kalau orang mani tu sejuk sokmo. Tapi tubuh lemah sokmo. Tubuh jadi lemah sokmo. Air sejuk, air laga lek hulu ni. Golek ke rumah ni ada lagu lek hulu stay. Lepas tu rumah ni budak duk mandi dulu saat ni tu Allahu Akbar. Sejuk lagu ni. Tapi budak tak segar. Hari-hari masuk 1, 3 orang, 4 orang, 3 orang, 4 orang, 3 orang, 4 orang. Masa 20 tahun yang telah lalu. Ni orang panggil telaga. Ni kita tanya orang tua. Kita mesyuarat dengan orang tua, kita tanya lah, sebab apa boleh jadi lagu ni? Ya royaklah cerita kita begini. Lepas tu kalau pusu jatuh duk rumah, ni pun tak selamat juga. Ni pun nak jadi, tak jadi orang panggil. Jadi tak selamat rumah tu, nak jadi hara-hara semua. Kalau depan cuma duk belaga dengan layar rumah, tak ada kena kecek. Panas saya semua rumah tu saat ni. Ni dia mau tanya salah satu lagi dia mau tanya mo, kalau hanying masuk dalam rumah kita nak buat lagu mana baba? Hanying masuk dalam rumah kita nak buat lagu mana baba? Kalau hanying masuk dalam rumah satu-satunya, hanying ni tak masuk mana dalam rumah. Tiba-tiba kalau hanying hitam tung tu, bukan hanying lah tu. Kalau kita nak kira lah, kalau hanying tu hitam sampai kuku, Zuhir saja ya hanying. Hakikatnya kena kepada jin. Tu kalau nak royak. Kalau hanying hitam kita nampak hitam letung sampai kuku, sampai bulu mata, sampai kaki hitam habis. Hak tu dia bukan daripada hanying. Zahiran wa suratan tu hanying. Hakikat dia minal jinni, daripada jin yang telah nak masuk dalam rumah kita, nak ganggu kita, nak kenak kita, nak kita tu jadi hara-hara, adalah tuai lepas dia tu. Kalau zahir hanying biasa, hanying cat kuning basa-basa, kalau hanying mari masuk lemah kita, duk jilat tika kita, duk jilat tangga kita, mau nak yak 2-4 ding ni. Kalau hanying hitam betul-betul, hitam sampai kaki, hak ni bukan hanying, rupa je hanying, hakikat bukan hanying.
Hak ning kita kena semaya hajat supaya sak ning panggil orang semaya hajat tolak bala, jauh ke bala, minta jauh daripada penyakit. Penyakit hak dah minta we tu hai cabut we. Ha deh. Tapi kalau hanya kebiasaan masuk daripada haji cak kuning ke cak nak sapi ke, hak ning kita kena sama. Kalau duk jilat di latar kita, jilat di tika kita, maka kita kena basuh dengan air cuci ni kali. Ihdaha at-turabu, salah satu daripada air tanah. Makna kena sama. Nah, ni nak tanya nah. Hak tu hak dia mau tanya, hak 2-3 hari lepas. Lepas tu mau jawab dah tu, kalau hanya hitam sapak kaki tu bukan hanya zahir saja, hakikat daripada jin. Jin tu orang panggil satu perkara nak mai ganggu dalam rumah kita. Dah kalau hanya kebiasaan, hak tu kita nak basuh rumah kita dengan air cuci ni kali, kena ambil asluk tu sekali basuh. Salah satu dia mau tanya malam ni, salam baba rau kam langsan ban yu. Babaมีคนที่ไม่ชอบเราเข้ามาในบ้านเราตอนที่เราไม่อยู่บ้านเราจะป้องกันอย่างไรบาบอใจเราไม่มีแล้วใจเราไม่ดีแล้วบาบอกลัวเขาจะทำไม่ดีในบ้านเราบาบอช่วยบอกที่จะทำอย่างไงดีบาบอขอบคุณบาบอDia kata dia tu nak buat rumah. Nak sang rumah dia kata nak rau kamlang san ban yu baba. Mi kon ti mai chop rau kau ma nai ban rau. Jadi dia tengah-tengah duk bangunkan rumah. Duk bangunkan rumah tu kena beringat benar-benar ni. Orang bangun rumah ni kena beringat benar-benar. Kalau orang tak kenal kita, dia mau pergi bubuh tika tu selalu dah. Lepas tu ya orang apa sing main dengan benda tak molek ni kadang-kadang dia mau lepas gitu, dia masuk pas dalam dah tu, dia bukan kena duk gali tu, kadang-kadang dia sang gitu, dia pergi pocok gapo situ tu benda tu dia masuk pas dalam. Ya sebab benda ni benda setan ni dia boleh sobat melaka, dia boleh sobat dengan hatu tanah, dia boleh sobat dengan hatu raya. Nah hatu tanah dia duk dalam tanah, hatu air dia duk dalam air, hatu raya dia duk menaya, dia tak turun bombing. Ni mau nak kecek. Lepas tu bagi orang hak niat tak molek tengah-tengah kita saat ni tu, jadi makna kita saat ni nak buat umur, nak sang ban. Lepas tu ada orang deki kita tak kenal kita masuk dalam rumah kita. Ya niat tak molek. Lepas tu kita hati wasa tak sedap dah lah. Cai mai khaidi, wasa syok tak molek dah lah sebab tak kenal kita. Takut dia buat tak molek dalam rumah kita. Bang kita nak jaganya. Hak paling molek jadi kita semaya hajat. Nah, semaya hajat lepas tu kita buat air. Nah, siuk dalam air tu pada paling hajat. Lepas pada tu kita ambil air tu retak dalam kawasan rumah kita tu. Daripada tapak rumah kita apa baca bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, retak we habis. Insya-Allah dengan keadaan begitu insya-Allah Allah Taala wi selamat pada kita dan Allah Subhanahu taala wi selamat dan pula wi jauh daripada lepas tu baca ayat kursi nah. Baca ayat kursi minta wi sepak daripada penyakit, daripada benda tak baik semua. Insya-Allah lebih kurang tu nah. Tu harapnya pada kalau kita tu kalau ada benda-benda macam tu, benda lagu tu kita semaya hajat nah, semaya hajat wi baik. Semaya hajat lepas tu air tu retak mana wasa tak sedap, mana wasa tepat di belum retak situ banyak nah. Satu lagi dia kata bewak kauban. Dia apa tu? Bewak masuk dalam rumah. Tanpa lepas mensak rai-rai. Menkomai baba. Jadi dia tanya bewak masuk dalam rumah nah, baba bewak kauban. Tanpa lepas mensak duk rai Abdul Basik dia tanya kata bewak masuk dalam rumah tanpa lepas mengensak duk rai supaya kedok daripada masalah binatang pasal saat ni ular, daripada ceking, daripada masalah kita kata tokek saat ni, adakah kita kena pelepas semacam tu? Jawab kata kena pelepas. Nah, kalau bewak masuk dalam rumah kita kena pelepas macam binatang yang buah saat ni nah. Daripada ular kapok, ular selo, ular sawa,
Lepas satu lagi daripada madu. Madu sajalah rumah kita. Madu saja waktu madu, kok ni madu, kok tu madu, madu. Jenuh daripada madu. Maka lagu mana kita nak buat? Itu isyarat dan pula caranya kita kena semaya hajat apa saat ni. Nak buat kerja apa tak boleh madu, bucu tu madu. Itu isyarat dan pula alamat zuhirnya kata madu. Hakikat tu benda-benda lain dah tu. Deh. Kalau duk mimpi hanya hitam semua tu, hak tu bukan daripada hanya dak tu, hakikat tu daripada syaitan dan iblis. Demo katanya ahli taubat kena golongan gapo ni? Ahli naubah. Jadi ahli naubah ni, adakah dia katanya ahli naubah tu kena ke golongan mana babo? Ahli naubah ni golongan mana? Jadi masalah ahli naubah ni kata ulamanya ni setengah dia tak pergi ni buat apa ni. Jadi amo nak kecek ni setengah daripada kaum-kaum baru dia tak pergi dengan ahli naubah. Tapi daripada tuk-tuk guru kita dia kata ahli naubah ni serupa dengan fa ashabil kahfi. Dia ni daripada auliya illah, daripada wali-waliullah. Maka sebab tu kadang-kadang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka kita hadiah pala bismillah kepada ahli naubah untuk Allah Subhanahu wa taala tu dengan berkat mereka minta dijagakan kita, tikah laku kita, rumah kita, gerak-geri kita, anak bini kita. Dengan sebab mereka ni dikatakan orang yang mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya saat inilah siknah bewak tu kita kena lepas maya hajat 7 orang ataupun 11 orang, lepas tu mik air tu kita minum sekerak, lepas tu kita buat retak dalam rumah, mik tengah rumah baca bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, pergi pada depan rumah, lepas dah tu kelip hundur mik duk tengah, baca bismillah lip belakang rumah pula. Sebab dia kata bewak cawana kauban tanpa lepas mengenkan dak mengen sat duk rai ke dak, supa ke dak, qamai ataupun tak kena buat tu dia kata raulamat an surah terau mairu mai lamat. Sah mai krab baba dia kata raulamat an surah terau mairu mairu qamai gitu, nak gitu tu mairu qamai lamat sah mai krab baba. Jadi kita baca surah, baca surah, lepas dah tu kita tak tahu arti kata, isi kata. Supaya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya, baca Fatihah siap dah kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sunat kita berhenti seketah. Amin. Lepas tu kita tak email masalah. Dah baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Hingga akhir. Jadi kalau kita bacakan surah dalam semaya kita lepas pada Fatihah, tapi kita tak retikan arti kata Quran, tak retikan isi kata Quran, jawab kata sah ke tak sah semaya, ini tidak bermasalah. Kerana surah itu bukan daripada ruknun min arkanis salah. Adapun baca surah selepas pada Fatihah, qiraatus surah ba'dal Fatihah, bacakan surah selepas pada Fatihah, ini apa dia? Hiya sunanun min sunnatis salah, ini satu sunat daripada sunat semaya. Kalau kita tak baca, tak ada posah semaya kita. Patutlah kita pergi baca surah, dapatlah sunat. Sama ada kita reti arti kata Quran ataupun kita tak reti, maka dapat pahala. Adapun sah tak sah, tu sah semata-mata. Kerana surah itu satu perkara sunat di dalam semaya. Orang panggil sunat apa? Dalam Syafi'i kita ada berkata pula, dalam Syafi'i kita ada katanya as-sunanu fis salati, sunat di dalam semaya indal Imam Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i rahimahullah, tubik kepada dua. Sunat lesmaya yang pertamanya sunnatul hay'ah, yakni sunat hay'ah. Apa sunat hay'ah? Yakni seperti kita rokok baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, bangkit pada rokok sami Allah serta angkat tangan. Hak ni nama sunat hay'ah. Kalau tak angkat tangan pun sah.
Tapi hak ni tak ada kena ganti jaban dengan sujud sawi. Ada pun masak satu lagi dalam Syafi'i kita, dia kata sunnatul ab'ad. Hak ni kalau kita tinggal kena kita saat ni sunat kita sujud sawi kena tapung dengan sujud sawi. Seperti kita tinggal kunut, tinggal tasyahud. Tak ada masalah kita tak erti arti kata, tak erti isi kata, makna dia tak ada masalah. Dia mau tanya babo, kau doa hai luk. Dah hai de. Cia fang. Nak doa mana? Nak wi anak hak pesing kerah perut, hak degi tak dengar kata ni. De. Lagi pula mai cia fang. Patu nak baca doa mana babo? Gi baca doa ni. Mau nak ajar mudah-mudah nah. Ibu bapa gi baca suratul An'am. Baca suratul An'am, awal suratul An'am. Maka tiap-tiap kali kita nak menanuk baca Fatihah sekali. Tiap kali ibu khasnya ibu. Kalau bapak pun bapak, kalau duk bercara kat anak. Ketika kita nak basuhkan puyuk, nak basuhkan berah, maka buh air dalam berah saat itu basuh. Maka kita lepas pada basuh cuci, bacanya Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baca surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Kerana suratul An'am dak sakut dengan benda kejadian manusia daripada tanah min tinin thumma qada ajala. Baca suratul An'am 3 kali, ya Allah ya Ilahi. Kalau anak kita nama Yusuf, kita tanya, ya Allah ya Ilahi, mintalah anakku Yusuf ni, mintalah terbuka hati dia ya Allah kepada jalan kebajikan, jalan kebaikan. Mintalah hak dia duk kerah perut, tak reti kata tu, mintalah dia dengar tu ya Allah. Dengan sebab berkat ayat ni, baca hak ni dulu. Lepas tu doa katalah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sapu di atas anak kita. Allahumma ja'al hadzal walada baran biwalidayhi. Tu doa Nabi Hajar tu. Walam yakun jabbaran asiya. Hi Allah, mu jangan jadi anakku ni kerah perut dan degi ya Allah. Allahumma ja'alhu min ibadikas salihin. Hi Allah, menjadikanlah anakku ni daripada hamba-hamba Engkau yang soleh. Itulah amba nak hajar lebih kurang sikit sebanyak ibu bapa. Amba nak sekadar dulu. InsyaAllah hak lagi mana kita tak ada jawab tu, amba harap kemaafan. InsyaAllah malam esok amba jawab pula malam esok tak ada malam ni, malam esok amba jawab. Patut sekadar ni dulu ibu bapa, hak mana boleh ambil itu daripada Allah Subhanahu wa taala, mana hak tak boleh ambil itu daripada kejahilan amba dan nafsu amba. Nah, minta berdoa semua kita dan amba sendiri dan ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari, penonton-penonton semua hak mengikuti, minta di dalam rahmat Allah, dalam nikmat Allah, dan menghubungi kita dengan sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa. Aksirud du'a, banyaklah oleh kamu akan berdoa dengan Allah lailan wa nahara, malam dan siang. Tuhan kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi yarshuduna. Jadi Tuhan kata kalau mu nak dekat dengan aku, Tuhan kata mu berdoalah dengan aku. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan kata waktu mu nak berdamping dengan aku ialah waktu mu berdoa itulah. Sekadar tu dulu dengan kata aku lu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.